yang disegani itu dia yang sendiri. You have to earn it. Yeah? Respect come by itself. You tak boleh, you cannot buy respect. You tak boleh nak beli kehormatan ke, you nak bayar orang, aku bagi kau RM50 sebulan, kau kena hormat aku, tak ada. Yeah? You kena buat kerja. Itu sebabnya saya kerja banyak bank. Yeah? Saya di Melayu Banking, lepas tu tempat Datuk Gas dulu kerja di Arab Malaysian Merchant Bank. Bila Tan Sri Azman beli, saya diajaknya menjadi corporate banking manager di situ. Lepas tu, masa tu Merchant Bank is the only bank yang syndicate the loans kan. Macam PWTC itu dulu saya menjadi syndicate manager dia, 132 juta kan. Macam-macam buat. And we build our name, reputed. Maknanya kalau saya masuk dalam market tu, orang percaya bahawa this is a good loan, this is good asset, we can share. Orang percaya, ya? Orang percaya kita bahawa kita menjual aset to secondary market dengan aset yang baik. Bukannya aset dah tak laku kita jual kepada orang lain. Begitu juga lepas tu saya, bila BMF ataupun Bumiputera Malaysia Finance di Hong Kong berlaku dulu, saya dipinjamkan oleh Bank Negara pergi ke Bank Bumiputera. 1 tahun menjadi pengurus di Jalan Melaka tersebut, iaitu pengurus the main branch. 1 tahun, ya, menstruktur semula. Masa tu zaman inflasi, orang banyak kena buang kerja. Saya masih ingat lagi, Prof, satu pagi ada satu orang datang, dia jumpa saya, dia muda lagi. Dia jumpa saya, dia kata, "Tuan, saya tak mampu bayar saya punya housing loan. Dulu saya mampu bayar 3,000. Masa tu saya kerja," dia tahu. Saya eksekutif di MMC, dia tahu. Saya dah lupa nama dia, tapi saya ingat dia bekerja di MMC. Sekarang saya dah kena buang kerja, saya dah tak bekerja 8 bulan, saya buat taksi sekarang, dia tahu. Dan saya tak mampu lagi. "Tuan jangan rampas rumah saya." Itulah rumah saya. Anak saya 3-4 orang duduk situ, dia tahu. "Tuan jangan rampas. Saya akan bayar bila saya mampu," dia tahu. Kalau kita dalam keadaan begitu, masa tu, Datuk kan, memang zaman meleset. Ya? Memang zaman meleset. Tapi apa yang kita buat, saya buatlah, saya menstruktur semula semua housing loan dan pinjaman-pinjaman di Bank Bumiputera. Tak boleh bayar 3,000, how much can you pay? Atau how much, be frank with me, how much you pay? Dia kata habis banyak saya boleh bayar tuan 800. Itu pun saya tak tahu mana nak cari, tapi I try my very best, saya akan kerja pada pagi sampai malam bawa taksi. Tapi bila saya dapat nanti, akan semula saya bayar apa yang saya dapat. Itu yang kita buat. Lepas tu 1 tahun di sana, saya dihantar ke London menjadi pengurus besar di London. Saya ingat pergi cuti, lagi besar malapetaka kat sana. I have to face the Queen Council because the BMF Hong Kong is originated from London. This payment all from there. See? Saya muda masa tu, only 30 over plus. I have to face the Queen Council, all the semua. Dan masa tu Maminco collapse, ingat, remember? BJ Timah collapse. Saya terpaksa berhadapan dengan 32 bank. Dan saya Bank Bumiputera masa tu pun, kita juga meminjam kepada Maminco. Bila kita mengundi untuk kita buat apa-apa saja keputusan, ikut exposure. So every time, because Bank Bumi punya exposure besar, saya muda masa tu, saya so tak pernah carry the resolution. Sampai orang putih tu marah, dia kata, "Young man," dia panggil saya, "Young man, why you always abstain?" I said, "I can hawk my own bank, my own country." Tak boleh. So sudah-sudahnya kita buat haircut 10p to a pound. Selesai. Tetapi ini pengalaman yang saya dapat. Saya bekerja di bank, balik ke Malaysia selepas 5 tahun, malas kerja bank. Saya masuk corporate sector, saya menjadi pengarah urusan di Cycle and Carriage Bintang. Dan saya struktur semula syarikat tersebut menjadi syarikat yang besar. Saya beli tayar banyak daripada Datuk Gas. Dia Dunlop. He supply tires to my Mercedes car masa tu, ya. Dan untung banyak. Untung 1 tahun dekat 500-600 juta. Tapi sayangnya
Sebab pemegang saham tak peduli apa-apa. Selepas saya 2000, saya balik ke Negeri Sembilan secara tiba-tiba kerana diminta oleh Tun Abdullah menjadi Menteri Besar. Saya tinggalkan syarikat tersebut dan akhirnya Jadid Matheson yang terpaksa keluar daripada Hong Kong dan dia rebound balik ke sini. Dia beli secara senyap-senyap, dia take control. Saya dah pernah cakap dulu, pemegang saham ini mesti, Malaysian must control this company. Tapi semua buat tak faham, sayang. Jadi the Germans, orang Jerman dia tak suka dengan orang putih, so they took back the franchise. So Shakil and Karish now jadi ordinary dealer. Tetapi pada soal saudara tadi, penghormatan itu datang bukan dibeli. Penghormatan datang bukannya dibuat-buat. Penghormatan datang as you go along, you earn it. Orang hormat kita. Yang paling penting saya katakan tadi, kita mesti ada diri. Yang penting ialah kita mesti ada keikhlasan, kejujuran. Yang penting ialah kita mesti amanah. Itu sebabnya mana-mana saya pergi, kalau pegawai-pegawai di bawah saya dulu, kalau pergi interview mana-mana, dia kata who's your boss, dia kata Mak Hassan, sure dapatnya. Because they know I really grill them and I train them sebagai seorang pegawai muda. Ya? Saya rasa gembira dan saya rasa syukurlah kerana ramai anak-anak buah saya diterima begitu sekali kerana bekerja di bawah tangan saya. Saya tak pernah masuk politik. I'm not a politician. Saya diminta oleh Pak Lah untuk balik ke Negeri Sembilan. Patutnya saya balik tahun 1999. Tok, Prof. Saya ahli lembaga pengarah bebas khazanah. Masa itu Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri lah, Menteri Keuangan. Satu hari selepas mesyuarat khazanah, dia kata, Mak Hassan hang pergi balik Seremban. Dia kata, balik untuk apa? Balik jadi Menteri Besar. Saya kata, no, how can you want me? Because I'm enjoying myself sebagai pengarah urusan Mercedes-Benz dan second garage. Minimum 2 bulan sekali mesti bermesyuarat di Stuttgart. Ya, mesyuarat di Stuttgart ataupun di Hamburg ataupun di Frankfurt. Daripada Kuala Lumpur naik ke terbang first class pun, everything relax semua. Daripada Frankfurt mesyuarat pula ke ibu pejabat di New York, di Auburn Hill, New York. Naik private jet Mercedes-Benz. Melayu. Ya? Anak kampung. Sebab saya adalah merupakan Chairman of the Strategic Planning and Marketing for Mercedes-Benz for Asia Pacific. Saya dilantik oleh Mercedes-Benz. 8 orang. Saya mewakili Asia Pacific, North America, Middle East, East Europe, Eastern Europe, local domestic market, and South America. Bermesyuarat di merata-rata di dunia. Macam mana saya nak balik? Cuba baca Malaysian Business 2003. Datuk Kasa, 2003 Malaysian Business, top 50 highest paid CEO in the country. Saya ada. I one of them. Top 50 highest paid. Nak balik ke Negeri Sembilan, nak buat apa? Main cak lempong ke mai? Tetapi sebagai tanggungjawab yang saya katakan tadi, we must give back to our society. Must give back to people, must give back to our country, to our state. Walaupun senang, tapi tahun 1999 I was not ready. I told Tun Mahathir, kata, sir, sorry, tak nak. Dia kata, you ni lain lah daripada orang lain. Orang lain berebut nak jadi calon. You saya cakap you jadi Menteri Besar, tak nak. Saya katakan, saya bukan agama politik. Tapi pada tahun 2004, 2003, saya terpaksa balik kerana Tun Abdullah, my good friend. Kalau you kenal Pak Lah betul-betul, you tak akan say no to him. A good person, hati ikhlas dan macam-macam. Bila dia suruh Mak Hassan tolong Pak Lah, ya, apa hal Pak Lah? Mak Hassan boleh balik Seremban. Balik buat apa? Jadi Menteri Besar. Saya kata pula lah. So, balik. And saya tak pernah ada pengalaman bekerja dengan kerajaan. I told Pak Lah, sir, I never work in government sector.
Tak apalah Mak Hassan, try, you okay what? Dia kata. Okay lah, if that is the case, I said, but I can only promise you anything, but I will lead a clean and honest government. Itu yang saya kata dengan dia. Saya akan buat secara sejujur yang baik. Itu sebabnya saya dua penggal, saya orang tak boleh terima saya. Orang politik lah. Tak boleh terima saya. Asyik nak minta gunung, minta bukit, minta laut, minta sungai. Bila habisnya? Bila sudahnya? Tak ada kesudahannya. So I said no more. Enough is enough. Kan? Kita kena jaga. And I am here bukan untuk satu dua orang yang terpilih. Saya di sini, saya jaga seluruh rakyat Negeri Sembilan. Dan tugas saya ialah untuk jaga Negeri Sembilan. Itu banyak marah. Marahlah kat saya. Macam-macam. Itu sebabnya banyak orang kata, my problem is not with the people, but my problem is with my own party people. Sebab dah biasa duduk kat hotel. Boleh. Jadi itulah yang saya praktiskan, but by now semua orang dah faham cara saya. To me, as an ex-banker, we are ex-banker, Datuk Gas, kan? We must balance up our account every day. A is A, B is B, 2 plus 2 is 4, cannot be 5. Senang saja. So, kalau 2 plus 2 is 5, out you go. Ya? Bagi saya senangnya. Jadi itu sebabnya saya senang, Tadbir Negeri Sembilan saya senang. Bila saya ambil kerajaan Negeri Sembilan, pentadbiran kerajaan Negeri Sembilan, saya terpaksa minta dengan Tun Abdullah 50 juta Pak Nik. Sebab nak bayar gaji kaki tangan awam tak ada duit. Nak siapkan stadium untuk Sukma tak ada duit. But today, pada setakat di audit Ketua Audit Negara 31 Disember 2016 yang lalu, a small state like Negeri Sembilan, kita dah ada reserve yang tak perlu apa-apa, melebihi 500 juta ringgit. Dan saya tak pernah naikkan cukai tanah. Sejak saya jadi menteri besar, sekali pun saya tak pernah naikkan cukai tanah. Tapi ada cara lah untuk kita, we are businessmen, we must create something and turn it into money. Kan? Cuba tanya mana-mana negara. Kan? Ada dengar tak negara jual air laut? Saya di Negeri Sembilan, Datuk, saya jual air laut. Saya jual kepada IPP di Jimat tersebut. Di Jimat tu, Jimat Power tu, saya jual 1 kubik meter 1 sen. Saya pasang Jepun tu sampai dia tak pernah, dia kata I've been every part of the world, but I never come across that people sell this sea water. Dia kata that's your problem lah. This is my state. This is my state. You want to use my water, you have to buy. 1 sen 1 kubik meter, saya dapat 15 juta. Tahun depan akan review. Tahun review, saya naik lagi 1 sen. Senang-senang 30 juta. Bukan susah sangat nak cari 30 juta. Kan? Bukan susah sangat. 30 million goyang kaki tak payah buat apa. Tak payah buat apa, air laut ada sentiasa penuhnya. Kau pump, meter jalan. Kan? Senangnya 30 million. Saya tak pernah pun naikkan cukai tanah. Saya setiap tahun PBT ataupun local government knocking our door dekat untuk menaikkan cukai pintu. Tapi saya katakan cukuplah. Tu saya naikkan cukai pintu. Kerana ia akan terus membebankan rakyat. Kita boleh cari duit untuk cara kita untuk mengurus dan untuk kita menjayakan program-program kita. InsyaAllah, tak ada masalah. Jadi maknanya, cukai ini bukan satu-satu cara untuk negara ataupun negeri dapat duit. Ada cara lain lagi. Tetapi kita mesti amanah. Itulah penting. Ya? Jaga duit. Bagi saya, dalam kerajaan, Datuk, kan, kerajaan dia tak ada untung rugi. There's no profit and loss in government. Dia cuma ada income and expenditure. Tetapi income ini datangnya daripada rakyat. Saya tanamkan dalam setiap pegawai kerajaan di Negeri Sembilan, terutamanya kepada ketua-ketua jabatan.
setiap RM1 yang nak dibelanjakan tersebut, ia adalah merupakan duit yang kita pungut daripada rakyat. Mesti kita pasti yang satu ini bukannya sebagai expenditure, tapi kita buat sebagai investment. Sekurang-kurangnya return impact kepada rakyat melebihi RM1 setiap RM1 yang kita belanjakan itu, insyaAllah, ya. Jadi senang saja. Negeri Sembilan negeri yang paling dalam audit negara, sampai Ketua Menteri Pulau Pinang Saudara Lim Guan Eng duduk sebelah saya, dia kata, how do you manage your state? Sebab negeri yang paling sedikit, yang paling kurang sekali kita punya kos operasi. Saya katakan, saya tak pernah bawa delegate pergi luar negara. Saya tak pernah bawa delegate pergi luar negara. Lagi satu pun saya malas jalan luar negara ni sebab saya dah muak dulu. I really drag my feet to go to airport. Sebab setiap bulan kena pergi. Balik daripada Frankfurt, balik daripada New York, kena pergi Sydney. From Sydney I have to go to Tokyo, Tokyo to Beijing, Beijing to Taipei, Taipei to Hong Kong. Saya tak pernah bawa pun rombongan dagang 40 orang, 50 orang, tak ada. Saya tak pernah, cuba tengok rekod saya tak pernah bawa rombongan dagang ke luar negara. Tetapi Negeri Sembilan merupakan top 5 dari segi yang mendapat pelaburan setiap tahun, insyaAllah, ya. Dalam dunia yang serba canggih ini, kita tak perlu pun pergi ke New York. What we need to do is everything is online. Yang penting sekali, dunia sekarang ni is at your fingertip. Orang nak melabur ke sini, kita pergi New York, kita kenal siapa? Yang pentingnya saya belanja makan, lebih banyak pun saya belanja makan dengan duta-duta dan juga trade commissioner dia orang di sini. Lebih banyak pun RM100 ataupun RM200. Kalau nak dibandingkan dengan trade delegate 40 orang pergi ke New York, pergi ke London, dekat RM1 juta. That's how. Nah, impulannya, itu sebab yang saya katakan tadi, every dollar that we spend, we must make sure the return is more than $1. Kalau sangat terbenam begitu saja, itu bukan satu pelaburan yang baik.